Okey, untuk video kali ini kita akan membincangkan tentang jenis-jenis cukai dan akibat sekiranya kita tak bayar cukai. Okey, sama ada secara individual ataupun secara melalui company. Apa jadi kalau seseorang individu ataupun company itu tak bayar cukai? What happened to him or the company secara legal ataupun financial aspect? Okey, itu yang kita akan terangkan. Tapi sebelum tu, kita kena kenal dulu satu badan yang dipertanggungjawabkan dalam cukai, iaitu LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pernah dengar kan? So, LHDN inilah yang ditugaskan, yang dipertanggungjawabkan dalam menguruskan tentang cukai ataupun income tax. Alright? Kalau kita tengok, Self-Assessment System is implemented. Apa tu? SAS, Self-Assessment System. Okey, Self-Assessment System ni adalah sistem yang digunakan dalam pengiraan ataupun penyimpanan rekod cukai. Okey, kalau kita tengok poin yang pertama, self-assessment, making own income tax calculation. Okey, calculation ni kita kena calculate berkenaan dengan cukai yang kita perlu bayar. Alright, berapa yang kita kena bayar berdasarkan pendapatan yang kita dapat. Alright, lepas kita dah buat calculation, the next step is kita record. Okay, keep record. All documents such as form and original copy of receipt must be kept for 7 years. Okay, segala jenis pembelanjaan yang kita dah buat, pergi kedai beli barang ataupun bayar bil elektrik, bayar bil air, kan dapat receipt. Jadi receipt tu kena simpan. Selama berapa tahun? Selama 7 tahun. And then, lepas dah simpan record, the next step, the last step is payment. Okay, kita boleh bayar cukai secara lump sum, secara pukal. Alright, ada orang jenis dia bayar berperingkat. Ada orang jenis dia kumpul semua, and then pada hujung tahun dia bayar. Okay, itu adalah self-assessment system. Okay, seperti yang diceritakan tadi, siapa yang bertanggungjawab dalam mengutip cukai? Yang bertanggungjawab adalah LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, ataupun kalau dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggerisnya IRB, Inland Revenue Board. Okay, kalau kita tengok pada table yang terpampang ni, ini adalah akibat sekiranya berlaku tak membayar cukai. Tax evasion ni maknanya mengelak dari untuk bayar cukai. Ada hukuman-hukuman yang penalty yang dikenakan kepada mereka yang tidak membayar cukai. Okey, dan tax evasion ni terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama adalah failure to submit annual report if eligible for tax payment. Okey, maksudnya kat sini dia ni berhak untuk bayar cukai, tapi dia gagal untuk hantar report tahunan. Okey, yang kedua, make omission on any income in ITRF. Okey, yang ketiga, give incorrect information that affects income tax payable for own or other person. Bagi maklumat salah. Okey, sepatutnya dia ni boleh bayar cukai, mengikut pendapatan dia boleh bayar cukai. Dia adjust gaji dia menyebabkan orang LHD tengok, oh dia ni tak perlu bayar cukai. Tu maksud dia. Okay, dan yang keempat, evade intentionally or assist other people to evade tax. Maksudnya dia bantu secara sedar. Okay, orang lain ataupun company, okay, dia bantu dalam mengelak untuk bayar cukai. Ini adalah penalty yang dikenakanlah terhadap jenis-jenis tax evasion ni berdasarkan legal act yang telah ditetapkan dalam parlimen. Alright, di mana untuk cukai dia dirujuk dalam Act Income Tax 1967. Okey, kalau kita tengok banyak section ni bergantung kepada jenis tax evasion. Okey, boleh faham setakat ni Baik, kita bergerak kepada jenis-jenis cukai. Tadi kita dah terangkan ada 5 jenis cukai kan. So sekarang ni kita bergerak kepada jenis-jenis cukai pula lah. Yang pertama adalah road tax. Road tax ni wajib kena ada pada semua kenderaan. Okey, pada video insurans, kita dah kenal tentang motor insurans, di mana setiap kenderaan perlu ada insurans. Di samping kena ada insurans, kena ada road tax.
Road tax kalau kita tengok nak cam road tax tak ada, kita tengok pada stiker yang ada pada kenderaan. Kalau tak ada stiker, maknanya tak ada road tax. Dan road tax ni setahun sekali kena renew. Siapa yang bertanggungjawab untuk mengutip hasil road tax ni? Yang bertanggungjawab adalah JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan. Okay? So JPJ yang bertanggungjawab dalam isu road tax. Okay? Road tax ada tarikh tamat tempoh. Okay? Setiap setahun kita kena renew road tax. Sebagai contoh, kita beli road tax tahun bulan Ogos 2021. Okay, the next one will be kita kena renew pada Ogos 2022. Okay, itu adalah road tax. Dan apa akibat sekiranya kita tak bayar road tax? Macam mana tak bayar road tax tu? Maksudnya kita menggunakan kenderaan tanpa road tax yang sah. Okay, katanya road tax kita dah tamat tempoh tapi kita tak renew, kita guna juga kereta tu. Jadi tengah-tengah bawa kereta jumpa roadblock, cek JPJ ataupun polis cek, road tax cik dah mati ni. Jadi kenalah saman. Saman berapa? 2,000. Banyak 2,000 tu. Road tax berapa ringgit sangat. Okey, daripada nak kena bayar 2,000 saman, better kita renew road tax. Okey, dan penalti ini di bawah Legal Act Road Transport Act 1987. Okey, di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan road tax. Okey, jenis yang seterusnya adalah Properties Assessment Tax ataupun dalam kata lain cukai pintu. Pernah dengar cukai pintu? Cukai pintu ni untuk apa? Okey, cukai pintu ni untuk all holdings of properties. Sebagai contoh rumah, kilang, bangunan komersial. Apa kegunaan cukai pintu ni? In order to cover municipal expenses. Digunakan untuk membiayai kos penyelenggaraan. Sebagai contoh, rubbish collection, drain cleaning and maintaining public parks. Itu kegunaan cukai pintu. Jadi yang selama ni kita bayar cukai pintu tu bukan hanya bayar saja-saja. Cukai itu digunakan untuk sebagai kita tengok kan, ada satu ketika ada company ataupun syarikat sampah datang kutip sampah kita kan. Itulah cukai pintu ni lah digunakan untuk bayar perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh, drain cleaning. Alright, kita punya longkang tersumbat. Jadi kita call individu ataupun company-company tertentu untuk lakukan drain cleaning. Daripada cukai pintu ni lah digunakan untuk bayar benda tu. Bayar tau cukai pintu, jangan tak bayar. Siapa yang akan kutip cukai pintu ni? Local authority. Pihak berkuasa tempatan. Such as municipal council or district council. Alright, mereka inilah yang bertanggungjawab dalam mengutip cukai pintu. Dan adalah kesannya sekiranya kita tak bayar. Does not pay assessment tax. Ada dia punya tindakan. Does not pay assessment tax within 50 days after the notice issued. Maksudnya kat sini, bila kita tak bayar, akan diberi satu notis. Diberi satu notis peringatan suruh bayar. Kalau tak bayar juga, actionnya detention warrant in form F will be issued and portable properties could be seized. Maksudnya kat sini, kalau kita tak bayar, lepas dah dapat notis, tak bayar pula dalam masa 15 hari, kemungkinan kita punya property kena sita. Rumah kena sita, bangunan kedai kita kena sita. Jadi bayarlah cukai pintu. Nanti tak sia-sia bila macam contoh rumah. Kita tak bayar cukai pintu rumah. What happen? Rumah kena sita. Kita nak duduk mana? Merempat tepi jalan. Jadi bayarlah cukai pintu. Cukai pintu ni bukan kena bayar bulan-bulan. Ada waktu-waktu tertentu kita kena bayar. Itu adalah cukai pintu ataupun property assessment tax. Yang seterusnya adalah quit rent. Quit rent ni apa? Cukai tanah. Cukai yang dikenakan terhadap pemilik yang mempunyai tanah ataupun corporate land ataupun land with building. So cukai tanah kena bayar pada pemilik-pemilik ni lah. Siapa yang akan kutip cukai tanah ni? State Land Authority, which is State Land Office. Pejabat hartanah. Pejabat
tanah negeri. Okey. Pejabat tanah lah, senang habis cerita. Okey, mereka ni lah yang bertanggungjawab dalam quit rent. Dan apa jenis evasion yang berlaku untuk quit rent? Does not pay quit rent within the designated period. Tak bayar cukai dalam masa yang ditetapkan. Okay. And then apa pula? Yang kedua tu pula, does not pay quit rent within the state. Dah tak bayar cukai, lepas tu dapat notis tak bayar lagi. Tu maksud dia. Apa action, tindakan yang akan dikenakan? Macam tadi, macam cukai pintu. Okay. Apa terjadi kalau kita tak bayar dalam masa 15 hari? Kita punya properties akan disita, akan dibekukan. Sama juga macam cukai tanah. Kalau kita tak bayar, tanah kita tu akan disita. Jadi better bayar cukai tanah, better bayar cukai pintu. Okey? Boleh faham? Alright?